Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri kuliah kita setelah kita tangguhkan kuliah ni beberapa bulan. Tak silap saya tahun lepas kot last sekali. Ini pun nak habis tahun 2021 dah. Ya, 2020 setahun dah. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita lagi, mudah-mudahan sihat insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah sentiasa baiki iman kita walaupun banyak sangat cabaran, banyak sangat dugaan untuk menjaga iman ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan hati kita ni di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita kepada Allah, kita minta dengan Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan penghabisan, pengakhiran yang baik, untuk kita dikurniakan syurga Allah nantinya insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perjuangan kita sebenarnya seharian, ataupun sentiasa kita berjuang untuk menjaga iman kita, memelihara iman kita, meningkatkan iman kita. Kerana iman itu dia bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maksiat yang kita lakukan itu akan menghakis, mengurangkan iman kita, dan kita tambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang kita ada. Kita tahu apa dia jalan yang lurus untuk kita kembali semula mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya ilmu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan pada menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalannya ke syurga. Sebab apa? Sebab kita tahu jalan nak ke syurga tu ini dia. Kita tahu jalan nak ke syurga tu. Kadang-kadang kita tergelincir, tahu hak betulnya sini, kita balik semula. Dan jalan lagi, tergelincir lagi, tahu hak betulnya kat mana, kita balik semula. Tergelincir lagi, balik semula. Kita tahu. Yang tahu jalan tu yang lurus tu apa dia? Ilmu lah. Ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu yang kita tergelincir. Kita tak tahu yang kita terbabas. Kita rasa dah betul sangat dah. Tergelincir sikit, terpesong sikit, lama ke jauh, lah payah nak cari jalan balik sebab kita tak tahu. Tapi dengan ilmu kita tahu kita dah tergelincir, tersilap. Macam mana nak balik semula? Balik semula kepada jalan yang benar. Sebab itulah kita menambah ilmu untuk mencari jalan kebenaran. Sebab itu Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ahlul bid'ah itu lebih bahaya daripada ahlul maksiat. Sebab apa? Sebab ahlul bid'ah dia tak tahu dia berada di atas kesesatan. Dia tak tahu dia berada dalam keadaan yang tak betul. Dia rasa dia betul dah. Jadi dia seronok buat benda yang tak betul, dan dia rasa dia tak salah. Berbeza dengan ahlul maksiat. Dia tahu dia buat benda tu tak betul. Dia tahu. Maka
peluang dia untuk kembali semula kepada kebenaran itu lebih cerah, sebab dia tahu dia berada di atas jalan yang tak betul. Mana kemungkinan sikit je mungkin dapat peringatan, ada orang beri peringatan kepada dia, maka dia balik semula kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan dalam mengharungi perjuangan ini sampailah kita saatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita buat tazkirah, ingat balik. Bukan kita tak tahu. Saya percaya sebenarnya kuliah-kuliah yang disampaikan, kerana kita banyak ikut kuliah kan. Saya percaya tuan-tuan daripada zaman berpuluh-puluh tahun lepas ikut kuliah, banyaklah kita dengar. Tapi kadang-kadang benda yang sama juga diulang-ulang, benda yang sama. Tapi peringatan itulah, peringatan itu yang kadang-kadang kita lupa ingat balik, lupa ingat balik, lupa ingat balik. Dan kita ingat, oh rupanya aku tahu benda ni, dan tapi kita tergelincir sebab kelalaian kita. Maka kita ingatkan semula hati kita ini, semoga hati ini sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu bab daripada kitab Riyadhus Salihin ini, bab yang dinamakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqa alaihim wa rahmatihim. Al-Imam An-Nawawi menamakan bab ini dengan bab mengagungkan ataupun membesarkan apa-apa yang terhormat pada orang muslimin. Makna memberikan penghormatan, memberikan hak-hak penghormatan kepada orang muslimin dan menerangkan apa hak-hak orang muslim, dan dalam bab berkasih sayang, mengasihi dan merahmati orang-orang muslim. Al-Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang membesarkan apa-apa yang terhormat, kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu yang lebih baik baginya di sisi Tuhan mereka. Makna kita membesarkan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita besarkan, maka kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat yang lain, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu, maknanya rendah dirilah kamu kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman ini, muslim ini yang Allah kata, Nabi kata al-mu'min al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara kepada seorang muslim. Semua muslim, kita tahu semua muslim, sama ada muslim itu adalah orang daripada anak beranak kita, kaum kerabat kita, ataupun daripada satu bangsa dengan kita, ataupun orang-orang yang tak satu bangsa dengan kita. Sama ada orang itu dia ada kemuliaan di sisi manusia ataupun tidak ada kemuliaan di sisi manusia. Kita kenal apa tak kenal, dia saudara kita sebagai seorang muslim, siapa pun dia. Dan perasaan ini yang perlu ada pada kita. Kita rasa ini saudara aku. Sebab kadang-kadang kita bila kita tengok orang lain, kadang-kadang Allah nak uji kita. Ada masa Allah nak uji kita, kalau kita saudara-saudara kita semuslim yang tidak seuntung kita nasib. Dia mungkin tidak sekaya kita, tidak sehebat kita pangkatnya. Mungkin kalau saya nak beri contoh, saudara-saudara kita semuslim yang datang berhijrah kemari untuk mencari pekerjaan, daripada Bangladesh, daripada Sri Lanka, daripada Myanmar, daripada Indonesia, mencari pekerjaan yang untuk menjaga diri dan keluarga di negeri masing-masing. Yang pagi-pagi kutip sampah kat rumah kita, yang bekerja di tempat-tempat di pagar-pagar keselamatan. Mudah-mudahan benda ni tak ada dari kita, tapi kadang saya lihat kerana ada sebahagian manusia yang melayan mereka tidak sebagaimana mereka yang sepatutnya mereka dilayan. Apabila kita rasa benda ni, setiap muslim itu ada kehormatan, kita hormat dia sebenarnya, tak kira siapa. Kita hormat dia sebagai seorang muslim, dan kita itu saudara kita.
Walaupun dia kerja angkat sampah, walaupun dia kerja pegawai keselamatan, kadang-kadang ada dia buat kesilapan-kesilapan. Dia lah bahasa kadang baru sampai sehari dua sini. Bahasa kita dia tak pernah faham sangat. Kadang-kadang mungkin yang buat arahan-arahan dia pun kita pun nak marah juga. Maknanya apabila kita melihat, pertama sebelum kita melihat dia sebagai seorang pegawai keselamatan, sebelum kita melihat dia sebagai seorang pengutik sampah, kita kena lihat dia sebagai seorang Muslim. Malah sebelum dia betul sebagai seorang manusia sebenarnya. Cuma dalam konteks perbincangan hari ini ialah Muslim itu lebih lagi tinggi sebenarnya. Manusia pun kita kena hormat. Manusia pun kita kena hormat. Ini kan pula seorang Muslim yang mungkin iman dia lebih tinggi daripada kita lagi. Mungkin dia lebih dikasihi oleh Allah daripada kita lagi, kita tak tahu. Tapi kita lihat kadang-kadang ada layanan orang. Mentang-mentang orang tu kerja cuci kereta, mentang-mentang orang tu cuci kepala keselamatan, mentang-mentang mana cara melayan itu seolah-olah orang itu tidak ada kehormatan. Sedangkan kita ada kehormatan. Setiap Muslim itu ada kehormatan sebagai seorang Muslim. Maka kita lihat dia sebagai seorang, oh ini saudara aku, walaupun dia bukan bangsa aku, walaupun dia tidak seberuntung kita di sudut rezekinya, tapi dia Muslim. Dan kita tak tahu sebenarnya, saya katakan tadi, mungkin dia lebih dikasihi oleh Allah. Sebab kita tak tahu orang yang Allah sayang ni, orang yang suci hatinya ini, yang Allah suka dengan orang yang hati dia bersih. Yang mungkin orang-orang yang berjawatan, orang yang berkedudukan ini kadang-kadang pakaian bersih, nampak bersih, tapi mungkin hatinya kotor. Yang dengki sana, dengki sini, khianat sana, khianat sini. Tapi orang ni dia bersih hati dia. Jadi itu yang kita nak bawa. Maknanya setiap Muslim tu dia ada kehormatan dia. Nabi SAW menyatakan, al-mu'min, dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaqa baina asabi'ihi. Hadis ini biasa kita dengar. Nabi kata, seorang Muslim itu dengan seorang mukmin yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang saling menguat antara satu sama lain. Dan Nabi SAW membuatkan tangannya, menggenggamkan jari-jarinya sebegini, menunjukkan inilah keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Maknanya kita saling lengkap melengkapi dan kuat menguat antara satu sama lain. Dan juga daripada Abi Musa al-Asy'ari nak menggambarkan bagaimana kita hormat orang lain tu, jaga kehormatan dia, ialah hadis Nabi daripada Abu Musa al-Asy'ari yang Nabi menyatakan, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun, yang mana barang siapa yang melalui masjid-masjid kami dan juga pasar-pasar kami dan bersamanya ada tombak, ada senjata, ada tombak, ada senjata yang ada mata tu. Nabi kata fal yumsik aw liyaqbid, naklah dipegang kepala dia tutup kepala tombak itu ataupun dia pegang. Maknanya jangan biarkan dia terhunus dalam keadaan yang kemungkinan benda tu boleh mencederakan orang, gitu. Ala nidsaliha bikaffihi, dan hendaklah dia memegang tombak itu dengan tangan dia, kerana bimbang apa? An yusiba ahadan minal muslimin minha bisyai'in, bimbang kalau tombak itu, senjata itu mengenai orang mukmin yang lain. Zaman kita tak ada dah. Tak ada dah orang masuk masjid bawa kerih, bawa parang, bawa tombak, pergi pasar bawa parang, tak ada dah. Cuma benda kita kaitkan pada zaman ini, mana kalaulah Nabi SAW tak bagi menyakitkan seorang mukmin Muslim, mana kalau bawa senjata tu kena tutup, kena tutup, kena pegang dengan tangan, kerana dibimbangi kena menyakiti seorang mukmin yang lain. Maka begitulah kita berhati-hati kalaulah kita menyakiti saudara kita yang lain. Kadang-kadang kita tak sakiti fizikal dia, tapi kita sakiti hati dia. Banyak yang berlaku hari ini ialah orang menyakiti hati. Makna menggunakan media sosial, menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram,
untuk menyakiti saudara-saudara dia semukmin. Kalaulah fizikal pun tak boleh kita sakiti, ini kan pula hati. Dan orang kata parut yang di hati itu lebih payah nak hilang, lebih menyakitkan daripada parut di tubuh badan. Maknanya Nabi SAW marah, tak larang kita daripada menyakiti saudara kita semukmin. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir menyatakan, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mana perumpamaan orang-orang beriman itu pada berkasih sayang dan merahmatinya dan berkasih sayangnya seperti satu jasad. Apabila ada bahagian ataupun anggota yang sakit, maka semua anggota lain juga turut berjaga dan juga demam. Hadis ini pun biasa kita dengar, ini sebagai peringatan kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah menceritakan, dia kata qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali. Nabi cium. Nabi diriwayatkan Nabi memang bermain-main dengan cucu baginda. Cucu baginda naik ke belakang, Nabi cium, Nabi peluk. Cucu ni budak. Dan di sisi Nabi ada Al-Aqra' bin Habis, seorang sahabat Nabi, Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni orang jenis kasar sikit. Jenis, kalau kita pun orang lelaki kita pun, kalau zaman-zaman dulu lagi pula, maknanya dia punya perwatakan itu jenis bukan kasar sangat, kasar pada tapi nak melayan budak-budak ni payah sikit. Dia orang lelaki sekarang ni yang nampak apa ni lebih lembut sikit kan, jaga tukar lampin bayi kan. Anak ayah-ayah dulu tak ada tu, dia tengok je kan, lantaklah mak-mak nak buat semua. Ini ayah-ayah sekarang ni alhamdulillah lah, lebih nampak gaya yang kita perhatikan, lebih penyayang kan. Orang dulu penyayang juga, tapi sebab mungkin tabiat kerja pada masa tu yang kerja kasar dan sebagainya, maka Al-Aqra' ni tu karakter dia kan, karakter yang jenis orang lelaki kepahlawanan yang besar ni. Dia kata inna li asyratan minal walad, dia kata aku ada 10 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki, saya 7 ya, Aqra' ni 10 orang anak lelaki. Dia kata ma qabbaltu minhum ahadan, aku tak pernah cium pun, dia kata tak pernah cium pun seorang daripada mereka ni kan. Fa nazara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Al-Aqra' kata tak pernah cium anak-anak dia, Nabi tengok kepada Al-Aqra'. Nabi kata mal la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi, tidak merahmati, maka dia tidak dikasihani. Maknanya dikasihi, dirahmati daripada siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga oleh manusia. Maka kalau kita berkasih sayang, kita rahmat, kita menyantuni orang dengan baik, insya-Allah kita akan dibalas dengan perkara tersebut. Orang pun berlemah lembut dengan kita, kasih sayang dengan kita. Tapi kalau keras, orang pun akan keras dengan kita. Baik. Dan Nabi Al-Imam An-Nawawi bawa bagaimana kita ni nak kena ra'i orang, orang yang lemah, orang yang sakit, sehingga kan dalam bab sembahyang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa iza shalla ahaduhum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia kata apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan manusia,
maknanya jadi imam. Fal yukhaffif, hendaklah dia ringankan sembahyang. Dan kerana di kalangan mereka, di kalangan makmum itu mungkin ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tua, dan ada dalam riwayat yang lain yang ada hajat. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, Nabi kata fal yutawil masya, maka panjangkanlah ikut suka kita. Sebab itulah dalam fiqh solat berjemaah sebenarnya sunat bagi imam untuk mengarahkan pertamanya saf itu supaya dibetulkan. Manakala dalam konteks bukan zaman PKP, kena rapat-rapat lah, kena lurus. Maknanya imam kena pandang arah kepada makmum, melihat kalau ada ruang-ruang yang masih ada ruang-ruang di kalangan makmum. Itu kalau zaman PKP, zaman yang biasa. Dan zaman PKP ini pun perlu juga sebenarnya untuk memberikan peringatan supaya apa yang boleh kita buat saf kita untuk luruskan saf. Kita tak boleh rapat, sekurang-kurangnya kita boleh luruskan saf. Sebab lebih-lebih lagi zaman kita sebenarnya perjarakan ni, kadang-kadang ada orang terbelakang sikit, ada orang terkedepan sikit. Macam kita letak belakang lain kuning tu kan, kalau lain yang belakang tu ya, mana tumit di belakang tu, mana sebab kadang-kadang ada orang tak kaki kat bahagian sejadah tu dah ke depan sikit pada orang. Okay, itu sunat. Dan satu lagi, apa hikmah daripada pensyariatan tersebut ialah semasa imam melihat ke belakang itu, membetulkan saf itu, dalam masa yang sama imam pun melihat sebenarnya keadaan makmumnya. Dia tengok ramai orang yang tua ke, ataupun dia kenal ada orang yang di kalangan masyarakat dia, orang yang sakit, datang juga hari ni haji tu, dia kata dia tak buat, biasanya tak datang, hari ni kot dia sihat sikit dia datang kot. Dah tahu dah, haji yang sakit yang tak boleh berdiri lama tu datang hari ni. Imam tengok tu. Jadi imam ambil kira benda tu. Kalaulah memang dia tak baca panjang, bila tengok ada orang yang lebih berhajat, maka dia ringkaskan lagi. Sebab itulah Nabi kata untuk orang yang jadi imam, dia sembahyang meringankan sembahyangnya kerana mungkin ada orang hajat. Kadang-kadang orang sihat pun ada hajat. Kadang-kadang orang sihat pun ada hajat. Lebih-lebih lagi orang yang sakit, lagilah kita kena ingatkan. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, maka panjangkanlah, terpulanglah nak panjang mana. Sebagaimana yang Nabi diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Dalam hadis Huzaifah bin Yaman meriwayatkan, nak gambarkan panjangnya salat Nabi itu, yang Huzaifah kata, aku pernah sembahyang sekali dengan Nabi. Ini sembahyang sunat lah, sebab kalau Nabi sembahyang wajib, Nabi tak panjangkan. Huzaifah kata Nabi, hadis tu agak panjang. Bila Huzaifah kata Nabi baca surah Al-Baqarah, aku sangka Nabi nak rukuk pada ayat yang ke-100. Rupa Nabi tak rukuk pada ayat yang ke-100. Nabi teruskan, habiskan surah Al-Baqarah. Dan Huzaifah kata, aku sangkakan Nabi akan rukuk pada surah Al-Baqarah. Rupa Nabi sambung lagi dengan surah Ali Imran, dan Nabi sambung lagi dengan surah An-Nisa. 3 surah yang panjang. Bayangkan 3 surah yang panjang Nabi baca. Dan Huzaifah kata, bila Nabi rukuk Nabi sama panjang dengan qiyam tadi. Rukuknya sama panjang dengan qiyam. Dan bila bangun i'tidal tu sama panjang pula lagi dengan yang rukuk tadi. Maknanya sama panjang juga dengan qiyam tadi. Dan sujud Nabi pun sama panjang juga dengan qiyam tadi. Itu kalau sembahyang sunat. Tapi sembahyang berjemaah fardu, maka diringankan. Dan diriwayatkan daripada Abi Qatadah Al-Haris bin Rubai radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyatan an ashqa ala ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, aku solat bersama, aku bangun solat dan aku nak panjangkan sikit
Panjang ni taklah panjang sangat sebab sembahyang fardu. Kan Nabi kata aku nak panjangkan, kata uridu an utawwila fiha, aku nak panjangkan sikit. Dan Nabi tiba-tiba dia kata fa asma'u buka as-sabi, aku dengar bunyi tangisan anak, fa atajawwazu fi salati, aku ringkaskan solatku. Makna Nabi rahmat ya, Nabi bila dengar budak menangis maka Nabi ringankan solatnya. Kenapa? Karahiyatan an asyqa ala ummihi, kerana aku bimbang memberatkan ibunya. Itulah maknanya sampai peringkat macam tu yang kita katakan tadi, menjaga hormat, menjaga kehormatan orang-orang beriman. Kan kalau ini dalam bab solat, kan dalam bab solat, dalam semua perkara sebenarnya, dalam semua perkara kita kalau boleh, kita jangan susahkan orang. Jangan, maknanya benda yang mudah kita mudahkan. Kerana ada juga orang perangai dia suka tengok orang susah. Dia suka tengok orang susah. Dia kadang-kadang, tapi benda ni ada, kalau kita bincang dia kata ini dia nak ada matlamat dia. Selalunya bos-bos lah kan. Dia kata aku nak didik anak buah aku ni, nak ajar, itu benda lain tu. Maknanya kita nak didik orang bawah kita untuk pandai buat kerja, ataupun kita sengaja menyusah-nyusahkan. Ya, benda yang mudah kita susah-susahkan. Maknanya kita kena, apa yang boleh kita mudahkan, kita mudahkan. Benda kalau kita lihat benda tu memberatkan orang, kita cuba ringankan. Kerana itu adalah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam solat pun kita kena ringankan orang, ini kan pula dalam urusan-urusan dunia. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata seorang muslim itu adalah saudara kepada seorang muslim. Dia tak menzaliminya dan dia tidak menganiaya saudara dia. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hajatnya. Dan barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim daripada satu kesusahan, daripada kesusahan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup aib dia pada hari kiamat. Hadis ini sebenarnya sangat penting. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang mukmin ini dia takkan zalim saudara dia. Dia takkan zalim. Maknanya dia akan bagi hak saudara dia kalau orang itu berhak. Walaupun mungkin perkara itu kadang-kadang mengambil sedikit hak dia, tapi demi untuk saudara dia semuslim, dia utamakan saudara dia satu muslim. Dan juga orang mukmin akan tolong saudara dia. Dan Nabi kata kalau sebarang siapa yang menunaikan hajat saudara dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hajat dia. Kita ni banyak hajat, tapi kalau kita tampaikan hajat orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Dan barang siapa yang mengeluarkan seorang mukmin daripada satu kesusahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Kita hari kiamat esok banyak kesusahan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak mudahkan kita dalam menghadapi kesusahan pada hari kiamat, kita akan susah sebenarnya. Sebab dalam surah Al-Zalzalah Allah nyatakan, wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarah, dia akan lihat balik. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah, dia akan lihat balik.
Dan dalam ayat yang lain Allah kata, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan mizan, kami akan letakkan neraca yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Dan seorang muslim pun takkan, satu jiwa pun takkan dizalimi. Kami akan datangkan walaupun sekecil-kecil perkara. Itu adalah hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Hisab itu pun dah mengazabkan. Hisab telah mengazabkan kerana kita dihisab satu persatu. Amalan kita sama ada baik ataupun buruk akan diperhisab satu persatu. Hisab daripada manusia pun kita dah tak sanggup dah sebenarnya. Orang dok tanya kita satu-satu tentang kerja kita, itu pun kita dah tak sanggup dah. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala menghisab kita. Bayangkan kalau umur kita 50, 60 tahun, 70 tahun, Allah nak hisab satu persatu amal kita. Dan banyak, kalau dengan manusia banyak benda yang tersembunyi manusia tak tahu, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala satu perkara pun tak tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah kata, Allah tahu apa yang pengkhianatan mata. Mata khianat pun Allah tahu. Usahakan anggota lain yang khianat, mata khianat pun yang Allah tahu. Mata yang khianat ni, kita ni kalau mata kita khianat, isteri depan kita pun dia tak tahu sebenarnya. Kalau mata khianat, kita duduk makan dengan isteri kita berdepan, kita duduk sini, isteri kita duduk depan makan. Belakang isteri kita ada perempuan comel, belakang isteri kita tu kita makan, nampak macam tengok bini tapi tengok perempuan belakang tu. Khianat tu, khianat mata. Isteri kata baik, maknanya suami dia baik, tapi dia tahu yang tengok ada perempuan lain belakang dia tu, isteri tak tahu. Tapi Allah kata ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu. Walaupun isteri tak tahu, tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada tersembunyi dalam hati, Allah tahu, tak sembunyi walaupun sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan hisab Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah hisab? Sebab itulah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jangan, kalau kita ini termasuk di kalangan orang yang masuk syurga, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan tanpa azab. Kerana dalam satu hadis ya, Nabi menceritakan bahawa Nabi diperlihatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Nabi cerita, Nabi tengok ada umat yang ada seorang pengikut, ada yang tak sampai 10 orang, ada yang tak ada pengikut pun. Dan ditunjukkan kepada Nabi, ada satu Nabi itu ramai pengikut dia, dan Nabi sangkakan itulah umatnya. Dan dikatakan kepada Nabi itu adalah Musa wa qaumuh, Nabi Musa dan kaum dia. Dan lepas itu Nabi ditunjukkan kepada satu sudut yang lain yang lebih ramai lagi, dan dikatakan kepada Nabi itulah umatmu. Dikatakan Nabi itulah umatmu. Dan dikatakan kepada Nabi, di kalangan umat Nabi Muhammad ini, di kalangan umatmu ini ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada 70,000. Dan kemudian Nabi masuk ke dalam rumah baginda, dan para sahabat tertanya-tanya, siapa 70,000 ni? Ada yang kata mungkin orang-orang yang tak pernah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata mungkin mereka yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bincang siapa-siapa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas tu Nabi keluar balik. Nabi kata, kamu bincang apa ni? Mereka kata, kami bincang siapa 70,000 tu. Kan, siapa 70,000 tu? Nabi kata 70,000 tu ialah, Nabi kata, orang-orang lain la yarquna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak menjampi dan tidak minta dijampi. Dan ada sikit lagi mana Nabi kata orang yang tidak mempercayai sial, perkara-perkara sial, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Yang jampi-menyampi tadi itu sebenarnya contoh dia. Itu panjang perbahasan dia. Panjang perbahasan, bukan maksudnya
Maksud yang dilarang jampi itu ialah jampi yang minta dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala doa yang daripada hadis-hadis Nabi, daripada Al-Quran, baca ruqyah syariah itu diharuskan. Itu panjang perbincangan ni, tapi saya nak poin dia ialah Nabi kata orang-orang yang mutlak tawakalnya kepada Allah, pergantungannya kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka inilah yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Terus direct masuk syurga dan tanpa hisab dan tanpa azab. Dan bila Nabi kata macam itu, seorang sahabat Nabi, Uqasyah bin Muhsin, bangun. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di kalangan mereka. Nabi kata, anta minhum, kamu salah seorang daripadanya. Mana Uqasyah salah seorangnya. Dan bangun seorang sahabat yang lain, ya Rasulullah, doakan aku pula bersama mereka. Nabi kata, sabaqakal Uqasyah, Uqasyah telah mendahului kamu. Maknanya Nabi perakukan Uqasyahnya. Tapi orang lain boleh juga dengan syarat. Nabi kata, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang mutlak pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang kita kata tadi, salah satu cara antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan manusia ke dalam syurga itu ialah antaranya, mana-mana Allah ampunkan manusia itu ialah ada di kalangan mereka yang Allah tak hisab. Allah tak hisab, terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita di kalangan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebab kita tak sanggup sebenarnya menghadapi hisab Allah. Lebih-lebih lagi kita tak sanggup untuk menghadapi azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada juga orang yang dimasukkan ke dalam syurga, orang mukmin. Kerana orang beriman ni, walaupun ada sedikit iman dalam hati, dia akan masuk syurga. Tapi ada di kalangan mereka yang tadilah masuk syurga terus direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang mungkin timbangan dosanya banyak, maka dia diazab dulu dalam neraka pada tempoh yang tertentu. Dia azab dulu neraka pada tempoh yang tertentu, dan setelah habis tempoh azabnya akan dimasukkan semula ke dalam syurga. Cuma kita ni, kalaulah sedikit kepanasan dunia pun kita tak mampu, sedikit haba dunia pun kita tak mampu. Kadang tu bukan panas mana pun sebenarnya. Aircon rosak je, kipas ada lagi, tapi dah resah dah. Bukan yang panas mana, tak sejuk je. Tak panas, bukan panas, tak sejuk sebab aircon rosak, kipas ada lagi. Itu dah merungut dah. Ini kan pula kita nak menanggung azab neraka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan. Serengan-serengan azab neraka itu diletakkan dua batu di telapak kaki, maka menggelegak otaknya. Isyak lah. Jadi azan insyaAllah. Sebagai kesimpulannya, Al-Imam An-Nawawi mengkhususkan bab ini tentang membesarkan atau mengagungkan kehormatan seorang mukmin. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, setiap manusia ada kehormatan dia. Malah setiap makhluk itu ada kehormatan dia. Dan Islam suruh kita jaga, raikan, hormati semua kehormatan-kehormatan ini. Lebih-lebih lagi seorang Muslim, seorang mukmin ada kehormatan dia. Maka kita kena jaga, kita raih, kena hormat tentang kehormatan mereka. Walaupun mungkin mereka, saya katakan tadi, mereka orang yang biasa, tidak beruntung kita, tapi dia tetap perlu kita hormati. Pertama, sebagai dia seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia tua, dia kaya, dia miskin, dia kecil, macam anak-anak kecil, semua orang ada kehormatannya. Maka kita hormati kehormatan mereka dan kita berikan hak setiap orang tu hak dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita penghormatan sebagaimana kita menghormati orang lain. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu kelemahan bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.